Assalamualaikum semua. Salam sejahtera buat semua anak murid cikgu yang berada di luar sana, di mana juga kamu berada. Baik, apa khabar? Cikgu mengharapkan semua anak murid cikgu ini berada dalam keadaan yang sihat, gembira. Kerana badan yang sihat, kita akan dapat belajar dengan bersungguh-sungguh. Baiklah, pada hari ini, cikgu akan mengajar kamu semua dengan mata pelajaran bahasa Melayu seperti yang kamu dapat lihat pada paparan bahasa Melayu tahun 6. Baiklah, sebelum itu, bukalah buku teks bahasa Melayu tahun 6 dan sama-sama kita baca petikan. Okey, baik. Buka buku pada muka surat 168. Okey. Baiklah, tajuk kita pada muka surat 168 bahasa Melayu tahun 6 ialah kenali kambing Jamna Pari. Baik. Tahukah kamu semua apakah dia kambing Jamna Pari? Baik, sebelum kita melangkah lebih jauh lagi tentang mengenali kambing Jamna Pari, ada baiknya kita baca petikan ini bersama-sama. Baik, ikut bersama-sama dengan cikgu. Kenali kambing Jamna Pari. Kawan-kawan, sila dengar penerangan saya ini tentang perusahaan ternakan kambing Jamna Pari milik datuk saya dengan rakan kongsinya, Datuk Ilyas kata Rajis. Okey, maksudnya Rajis ingin menceritakan kepada kita semua bahawa datuknya telah mengusahakan ternakan kambing Jamna Pari bersama rakan kongsi yang bernama Datuk Ilyas. Perenggan kedua, datuk saya menternak kambing Jamna Pari. Datuk mendapat benih kambing ini dari daerah Etawah di Uttar Pradesh, India. Maka kambing Jamna Pari ini adalah berasal daripada daerah Etawah di Uttar Pradesh, India. Okey, boleh? Okey, seterusnya, baka kambing ini antara baka kambing yang terbesar di India. Okey, maksudnya saiz kambing Jamna Pari ini adalah salah satu kambing yang besar yang terdapat di India. Berat kambing jantan boleh mencecah 44 kg, manakala kambing betina pula 36 kg. Maksudnya berat dan besar tu dapat kita bayangkan. Perenggan ketiga, datuk dan rakan kongsinya telah membina kandang di kawasan seluas 4 hektar. Berapa keluasan kandang datuk dan rakannya? Kandang itu seluas 4 hektar. Mereka membina kandang yang berukuran 30.5 meter, darab 12.2 meter, manakala ketinggian kandang itu ialah 1.5 meter dari paras tanah. Okey, berapakah keukuran kambing yang datuk dan rakannya buat? Okey, kandang itu mempunyai ketinggian 1.5 meter dari paras tanah dan berukuran 30.5 meter, darab 12.2 meter. Itu adalah ukuran kepada kandang yang datuk dan rakan kongsinya bina. Okey, kandang itu dapat menampung bilangan kambing dalam lingkungan 250 ekor. Maka kandang yang mereka bina tu
dapat menampung bilangan kambing dalam lingkungan 250 ekor. Kambing di dalam kandang ini dimasukkan ke sistem peternakan yang digunakan, iaitu sistem lepas. Okey, kambing Jamnapari diberi makanan iaitu konsentrat dan daun-daun 2 kali sehari. Kambing Jamnapari ini diberi makan konsentrat dan daun-daun sebanyak 2 kali sehari. Okey, selain itu, air bersih sentiasa disediakan di dalam kandang itu. Kemudian, pekerja-pekerja memberikan makanan dan minuman yang secukupnya supaya kambing tersebut cepat membesar. Okey, salah satu supaya kambing-kambing itu cepat membesar, pekerja akan memberikan makanan dan minuman yang secukupnya. Okey. Seterusnya, kambing Jamnapari mudah membiak dan tahan lasa serta sesuai dengan cuaca di Malaysia. Biasanya, sebanyak 4 ekor anak kambing akan dilahirkan dalam satu masa. Ini bermaksud apabila kambing Jamnapari melahirkan anak, maka anak yang dilahirkan itu sebanyak 4 ekor. Setiap satu kelahiran, itu maksudnya. Setiap kali kambing itu melahirkan anak, kambing Jamnapari akan melahirkan sebanyak 4 ekor anak kambing Jamnapari bagi satu masa. Oleh itu, mereka cepat mendapat pulangan modal dan keuntungan. Kambing Jamnapari mempunyai banyak keistimewaan. Kambing ini dipelihara untuk bekalan daging dan susu. Harga seekor kambing ini mencecah RM5,000 Malaysia. Oleh itu, pendapatan mereka semakin bertambah. Permintaan terhadap kambing ini semakin meningkat. Kini, datuk saya dan rakannya bercadang untuk mengembangkan perusahaan tersebut dengan menggunakan sistem feedlot. Mereka juga merancang untuk mengeluarkan produk sampingan yang berasaskan kambing Jamnapari. Cuba kamu fikirkan, apakah mungkin produk sampingan yang berasaskan kambing Jamnapari? Mungkin sate kambing Jamnapari. Kemungkinanlah. Okey, kamu juga boleh memikirkan apakah produk sampingan yang berasaskan kambing Jamnapari selain daripada sate kambing Jamnapari. Okey. Okey, kita sudah pun sama-sama membaca petikan ini dan cikgu juga telah pun menerangkan sedikit sebanyak tentang kambing Jamnapari. Maka aktiviti kita pada hari ini adalah memindahkan maklumat ke dalam bentuk grafik. Yang mana maklumat yang telah cikgu dan kamu kita baca sama-sama itu kita pindahkan ke dalam bentuk grafik yang telah pun disediakan di sini. Okey. Mula-mula kamu kenalah menggunakan pembaris untuk membina maklumat. 3 maklumat seperti ini. Gunakan pembaris buat dengan kemas. Okey, pada petak pertama kandang. Okey, untuk kita simpan apakah maklumat penting yang kita perlu simpan di dalam kandang berdasarkan petikan. Cuba kita tengok pada perenggan yang perenggan yang ketiga yang berbunyi, dia kata datuk dan rakan kongsinya telah membina kandang di kawasan seluas 4 hektar. Yang pertama kandang dibina seluas 4 hektar, itu yang pertama. Kemudian mereka membina kandang yang berukuran 30.5 meter, darab 12.2 meter.
Itu adalah ukuran kandang yang kedua. Yang ketiga, ketinggian kandang itu ialah 1.5 meter dari paras tanah. Itu yang ketiga untuk maklumat pada peta kandang. Dan akhirnya yang keempat, kandang itu dapat menampung bilangan kambing dalam lingkungan 250 ekor. Okey, ini adalah maklumat penting yang perlu kamu letakkan pada peta kandang. Dan ditambah lagi sedikit maklumat pada perenggan yang keempat, iaitu kambing di dalam kandang ini dimasukkan ke sistem peternakan yang digunakan, iaitu sistem lepas. Nah, itu adalah yang maklumat yang kelima untuk peta kambing. Maka apa yang telah cikgu terangkan kepada kamu tadi, perlulah kamu letakkan kelima-lima maklumat itu di bawah peta kandang. Senang kan? Sebab cikgu sudah pun menerangkan, memberitahu kepada kamu. Cuma kamu menyusun saja maklumat itu dengan menggunakan angka 1, 2, 3, 4 dan 5. Dan tulislah di bawah peta kandang dengan tulisan yang kemas. Okey, peta kedua, keistimewaan. Apakah keistimewaan kambing Jamnapari? Okey, baik. Sekarang kita tengok petikan. Semula kita tengok petikan pada rangkap yang keempat, yang di sini juga kan. Apakah keistimewaan kambing Jamnapari? Maklumat itu. Okey, kita baca bersama-sama pada perenggan yang keempat. Ya, pada perenggan yang keempat. Apa keistimewaan kambing Jamnapari? Yang pertama, kambing Jamnapari mudah membiak dan tahan lasap. Itu yang pertama untuk kamu isi maklumat ke dalam peta keistimewaan. Kambing Jamnapari mula membiak dan tahan lasap. Maklumat kedua untuk kamu simpan dan tulis ke peta keistimewaan adalah kambing Jamnapari sesuai dengan cuaca di Malaysia. Itu yang kedua. Yang ketiga, sebanyak 4 ekor anak kambing akan dilahirkan dalam satu masa. Itu keistimewaan kambing Jamnapari. Yang mana kalau kambing biasa setiap kali melahirkan cuma seekor anak saja. Tetapi kambing Jamnapari setiap melahirkan anak dapat sekurang-kurangnya sebanyak 4 ekor anak kambing Jamnapari. Itu yang ketiga, keistimewaan. Okey. Seterusnya keistimewaannya, kambing Jamnapari ini jika dipelihara akan cepat mendapat pulangan modal dan keuntungan. Okey, itu adalah yang keempat. Yang kelima, keistimewaan kambing Jamnapari juga. Okey, kambing ini dipelihara untuk dua tujuan, iaitu sama ada kambing ini dipelihara untuk bekalan daging dan susu. Selalunya kalau kambing biasa, kalau dipelihara sama ada untuk daging saja, untuk susu saja. Tetapi keistimewaan kambing Jamnapari ini ada dua, iaitu untuk bekalan daging dan susu. Itu adalah keistimewaan yang kelima. Keistimewaan yang keenam pula adalah harga seekor kambing ini menyecah RM5,000 Malaysia. Sangat mahal. Itu adalah keistimewaan yang keenam. Dan keistimewaan yang ketujuh, yang terakhir. Permintaan terhadap kambing ini semakin meningkat. Itulah keistimewaan
kambing jamna pari, dan maklumat itu kamu kena tulis dalam ruangan keistimewaan. Maksudnya ada 7 keistimewaan yang perlu kamu tulis mengenai kambing jamna pari di bahagian petak keistimewaan. Dan akhirnya dalam petak feedlot kamu kena tulis apakah yang dimaksudkan dengan sistem feedlot. Jangan bimbang. Cikgu tak mahu menyusah-nyusahkan kamu. Dengar cikgu baik-baik. Kemudian kamu tulislah apakah yang dimaksudkan dengan sistem feedlot. Yang pertama, sistem feedlot adalah untuk memelihara kambing daging secara berkurung. Yang pertama, sistem feedlot bermaksud kandang untuk memelihara kambing jamna pari daging dan susu. Okey, itu yang pertama. Yang kedua, di sini juga ada dinyatakan mengenai sistem tu kan. Okey, dalam sistem feedlot, air bersih sentiasa disediakan di dalam kandang itu. Itu yang kedua tentang sistem feedlot. Yang ketiga, mengenai sistem feedlot pula adalah pekerja-pekerja memberikan makanan dan minuman yang secukupnya supaya kambing tersebut cepat membesar. Itu yang ketiga, maklumat yang perlu kamu isi ke dalam sistem feedlot. Okey, yang keempat, seterusnya keempat, sistem feedlot ni tidak memerlukan kawasan tanah yang luas. Yang keempat, sistem feedlot adalah ia tidak memerlukan kawasan tanah yang luas. Okey, untuk tahun 6 cukuplah 4 sistem feedlot tu yang perlu kamu ketahui dan tulislah di bawah petak sistem feedlot. Boleh? Okey, cikgu rasa boleh sebab cikgu dah terangkan dengan jelas dan beri jawapan kepada kamu. Seterusnya, cikgu menghendakkan kamu membina satu peta buih seperti yang telah pun cikgu berikan ini. Peta buih itu di dalam bulatan di tengah-tengah ni, kamu tulis tajuk ciri-ciri kambing jamna pari. Apakah dia ciri-ciri kambing jamna pari? Kamu buat di sini, tulis dengan tulisan yang kemas pada bulatan di tengah-tengah peta buih dengan tajuk ciri-ciri kambing jamna pari. Okey, yang ini senang sahaja. Berdasarkan peta buih ini, kamu carilah dalam petikan tentang kenali kambing jamna pari, tulislah 5 ciri-ciri kambing jamna pari seperti yang telah cikgu terangkan tadi. Senang kan? Cuma kamu pindah saja maklumat ini, maklumat yang kita baca bersama-sama dan maklumat yang telah pun cikgu terangkan dan beritahu kepada kamu. Tulislah 5 ciri tentang kambing jamna pari ke dalam peta buih ini. Okey, boleh. Gunakanlah bulatan yang betul, garisan yang lurus, okey, dan tajuk peta buih. Okey, boleh? Okey, cikgu mengharapkan kamu dapatlah mengisi ketiga-tiga maklumat, pindah maklumat ketiga-tiga pada petak kandang, pada petak keistimewaan, pada petak feedlot dengan jawapan yang telah pun cikgu berikan kepada kamu, serta dengan penerangan dan bacaan kita bersama-sama. Silalah isi peta buih tentang ciri-ciri kambing jamna pari. Harapan cikgu
Okey, kamu tidak mempunyai apa-apa masalah untuk menyiapkan kedua-dua latihan tersebut. Tulis dengan kemas dan sebelum kita menutup pengajaran kita pada hari ini, okey, cikgu mengharapkan kita semua dapatlah mempelajari keistimewaan kambing Jamnapari, kerana kambing Jamnapari ini mempunyai banyak keistimewaan. Dan sayangi apa-apapun binatang, sayangilah haiwan, kerana haiwan itu juga bernyawa seperti manusia. Itu sahaja untuk hari ini. Belajar dengan bersungguh-sungguh. Okey, kerana orang yang rajin pasti berjaya. Assalamualaikum dan harapan cikgu kita dapat berjumpa lagi.